Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Khas. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah perbezaan pelakuan solat wajib dan pelakuan solat sunat. Pelakuan yang wajib dan pelakuan yang sunat. Standard kandungan pada hari ini ialah 4.3 perlakuan dalam solat. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.3.2 membezakan perlakuan sunat dan wajib dalam solat. Seterusnya kita akan belajar tentang pendidikan sivik di bawah tema bertanggungjawab, iaitu cara menjaga kebersihan, kesihatan dan keselamatan diri. Pelakuan solat wajib. Okey, ini adalah pelakuan wajib yang kita telah belajar pada pelajaran yang lepas. Okey, pelakuan wajib ni adalah pelakuan yang kena buat semasa solat, yang perlu buat semasa solat, tidak boleh tinggalkan. Wajib adalah perkara yang kena buat, tidak boleh tinggalkan ataupun tidak boleh tidak buat, mesti kena buat. Okey, yang pertama yang kita belajar hari itu ialah berdiri tegak ataupun berdiri betul. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram iaitu Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Ingat membaca Al-Fatihah. Yang keempat ialah rukuk. Rukuk serta tumakninah. Yang kelima, i'tidal. I'tidal. Ingat i'tidal. Okey, yang keenam, sujud serta tumakninah, sujud serta tumakninah. Yang ketujuh, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Yang ke-8, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Yang ke-9, salam yang pertama. Memberi salam yang pertama. Ini semua adalah pelakuan solat yang wajib buat, yang mesti buat, yang kena buat. Tidak boleh tinggal. Dia adalah merupakan rukun solat. Rukun solat. Perkara yang kita kena buat semasa kita menunaikan solat. Tidak boleh kita tinggalkan perlakuan ini semua. Wajib buat. Bila kita tinggal, maka tak sahlah kita punya solat. Faham semua Kita dah belajar dah hari tu. Ustaz harap kamu ingat dan faham. Pelakuan solat. Pelakuan solat sunat. Pelakuan sunat dalam mengerjakan solat ada dua. Ada dua. Okey, yang ni Ustaz terangkan untuk kamu punya pengetahuan. Untuk kamu tahu. Pelakuan sunat dalam solat tu ada dua jenis. Apa dia? Dua jenis tu. Yang pertama, sunat hai'ah. Apa itu sunat hai'ah? Sunat hai'ah ialah ditinggalkan tidak menjadi apa-apa. Ditinggalkan tidak jadi apa-apa. Maknanya tak perlulah kalau kita tinggal perkara tu, tak perlulah kita
ganti dengan sujud sahwi. Seterusnya yang kedua, sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa dia? Ditinggalkan maka disunatkan sujud sahwi. Bila mana nak buat sujud sahwi ni? Ketika selepas tahiyat akhir. Semasa tahiyat akhir, bukan selepas tahiyat akhir. Semasa tahiyat akhir, selepas kamu habis bacaan tahiyat akhir. Sebelum memberi salam yang pertama. Itu sunat ab'ad. Yang kita akan belajar pada hari ini ialah sunat hai'ah. Sunat hai'ah, ditinggalkan tidak menjadi apa-apa. Ditinggalkan tidak menjadi apa-apa. Okey, kita akan belajar tentang sunat hai'ah, ditinggalkan tidak menjadi apa-apa. Okey, faham ya? Okey. Pelakuan solat sunat hai'ah. Pelakuan sunat dalam mengerjakan solat yang kalau kita tinggalkan tidak menjadi apa. Okey, yang kita akan belajar ada berapa? Ada 6 sahaja. Sebenarnya ada banyak, tapi yang kita akan belajar pada hari ini adalah 6 sahaja. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama. Apa dia yang pertama tu? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ni sunat. Apa maksud sunat? Sunat buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Dari segi solat, dari segi sembahyang, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak jadi apa-apa. Okey, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau ketika rukuk dan ketika i'tidal. Maknanya bangun ketika kita nak rukuk pun kita boleh takbiratul ihram sebenarnya. Sunat. Tapi kalau kita tinggal tidak menjadi apa-apa. Tapi kita sunat buat. Nak dapat pahala, nak dapat pahala banyak, kita buatlah. Ketika takbiratul ihram mula-mula tu, Allahu Akbar, angkat tangan. Itu adalah sunat. Kalau tak angkat tangan macam mana? Sah ke sembahyang? Sah. Ketika rukuk, sebelum kita nak rukuk tu, habis baca Al-Fatihah, lepas tu kita baca surah, lepas tu kita nak rukuk, kita angkat juga tangan. Pun sunat. Kalau tak angkat pun tak apa. Dan ketika i'tidal, lepas daripada i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, kan kita angkat tangan kan? Itu pun sunat. Kalau tak buat, tak apa. Tidak menjadi masalah. Tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Tak apa. Fahamkan dulu ketika mengangkat tangan, ketika takbiratul ihram. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan ketika i'tidal. Kalau tak buat, tak apa, tidak menjadi apa-apa masalah. Okey, yang kedua, meletakkan perut tapak tangan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Okey, tengok macam contoh gambar ni. Tangan kiri dia diletak kat perut, tangan kanan diletakkan dekat atas tangan kiri. Dekat atas tangan kiri. Habis tu, kalau tak buat macam ni, boleh ke? Sah ke sembahyang? Masih sah. Kalau kamu tak buat tangan macam ni pun masih sah. Sebab dia adalah pelakuan sunat. Ingat ini juga adalah pelakuan sunat. Jangan nanti kamu sembahyang, kamu lupa nak buat tangan macam tu, lupa nak buat tangan macam ni, kamu anggap solat kamu tak sah. Bukan. Solat kamu sah, sebab ni adalah pelakuan sunat.
Okey, yang ketiga, duduk iftirashi, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, duduk macam ni. Pun sunat. Habis kalau tak mampu nak duduk macam ni, biasa kadang-kadang ustaz tengok ada yang duduk kaki kanan dia letak atas kaki kiri ni. Pun boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia cuma pelakuan sunat. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau tak buat, tidak menjadi apa. Nama dia, duduk tahiyat awal nama dia duduk iftirashi. Okey, sebut semua. Duduk iftirashi. Duduk tahiyat awal. Okey, yang keempat, duduk tawaruk. Duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir nama dia. Duduk tahiyat akhir nama dia duduk tawaruk. Duduk tawaruk. Duduk tahiyat akhir nama dia duduk tawaruk. Habis kalau tak mampu nak duduk tahiyat akhir ni, contoh kalau kita sakit kaki ke, sakit lutut ke, boleh juga kita duduk kedua-dua kaki di bawah punggung kita ni. Tidak ada masalah, tidak menjadi apa-apa. Sunat kita duduk tahiyat akhir. Duduk keadaan macam ni. Duduk tahiyat akhir tu wajib. Cara duduk tu, ni. Cara duduk tu, kalau tak mampu nak silang macam ni, ada sesetengah orang tak mampu. Dia boleh ubahlah kedudukan tu. Yang penting duduk tahiyat akhir. Ingat dia adalah pelakuan sunat. Duduk tahiyat akhir adalah wajib. Tapi cara duduk tu adalah sunat. Kalau cara duduk pun wajib. Nak tak nak kamu kena duduk macam ni. Punggung kiri mesti atas lantai, kaki kanan, kaki kiri di bawah kaki kanan. Habis kalau orang tak mampu, macam mana? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Duduk, yang penting duduk tahiyat akhir. Okey, yang kelima, genggam jari tangan kanan dan melepaskan jari telunjuk semasa duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tangan kamu tengok. Okey, tangan lain semua genggam. Jari lain semua genggam. Tapi jari telunjuk diangkat. Diangkat sedikit. Dan diangkat sepenuhnya ketika menyebut perkataan illallah. Ashhadu an la ilaha illallah tu diangkat sepenuhnya. Itu adalah sunat. Pelakuan sunat. Ingat. Ingat itu adalah pelakuan sunat. Ni adalah pelakuan sunat. Jari telunjuk kamu angkat sikit. Semasa sampai perkataan illallah tu kamu angkat sepenuhnya. Mula-mula kita angkat sikit, lepas tu kita angkat sepenuhnya. Itu adalah pelakuan sunat. Kalau kamu tak buat, apa jadi? Solat kamu masih sah. Tidak ada menjadi apa-apa masalah. Okey, yang keenam dan yang terakhir apa dia? Memberi salam kedua. Okey, salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, pandang kanan. Itu adalah wajib. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi, pandang kiri. Itu adalah memberi salam kedua adalah sunat. Habis tu kalau tak buat salam kedua, buat salam pertama je. Boleh ke ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Tapi untuk dapat pahala sunat ni lebih baik kita buat Assalamualaikum warahmatullahi, pandang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, pandang kiri. Yang pandang kiri tu memberi salam yang kedua adalah perkara-perkara sunat. Itu adalah perkara yang kamu belajar pada hari ini. Pelakuan solat, pelakuan sunat dalam solat yang kamu belajar pada hari ini. Yang wajib kita dah belajar dah hari tu. Yang macam ustaz terangkan sebelum ni. Ni adalah pelakuan sunat semasa menunaikan solat. Okey, seterusnya kita masuk sedikit tentang pendidikan sivik.
tentang pendidikan civic. Bawah tema bertanggungjawab. Tanggungjawab pada siapa? Tanggungjawab pada diri sendiri. Tajuknya apa? Cara kita nak menjaga kebersihan, kesihatan dan keselamatan diri. Cara menjaga kebersihan, kesihatan dan keselamatan diri. Yang pertama, berus gigi selepas makan dan sebelum tidur. Contoh. Ini adalah contoh. Berus gigi, kamu bangun tidur pagi, kamu nak mandi, kamu berus gigi. Lepas tu, bila kamu makan tengah hari, kamu rasa tak selesa mulut kamu, kamu boleh berus gigi lagi, tidak ada masalah. Lepas tu kamu mandi petang, kamu berus gigi lagi pun tidak ada masalah. Lepas tu sebelum kamu nak tidur pun kamu berus gigi, supaya mulut kita akan rasa segar bila kita nak tidur. Kamu digalakkan. Satu hari kalau kamu berus gigi dalam 3 kali pun tidak ada masalah. Bangun tidur, mandi petang dan sebelum tidur, cukup 3 kali. Yang kedua, mandi 2 kali sehari dan cuci rambut. Mandi 2 kali sehari. Mandi pagi sekali, mandi petang pun sekali. Bila mandi tu, cuci kepala kamu, cuci rambut kamu supaya bersih. Mandi pun mandi bersih-bersih. Jangan mandi buka air, mandi lepas tu dah siap. Mestilah sabun. Cuci kotoran yang ada dekat badan. Mesti mandi bersih supaya badan kamu dan diri kamu akan menjadi segar. Yang ketiga, basuh tangan anda dengan sabun. Contoh, kamu lepas makan, lepas makan nasi ke, lepas makan apa-apa, basuh tangan dengan sabun. Sebelum makan pun basuh tangan dengan sabun, supaya tangan kamu bersih. Kamu nak makan, kamu nak makan makanan masuk dalam mulut menggunakan tangan. Kalau kamu tak cuci tangan, nanti kuman akan masuk sekali dalam perut kamu. Sentiasa basuh tangan dengan sabun. Lagi-lagi musim sekarang ni, ada virus. Selalulah kita cuci tangan kita dengan sabun. Yang keempat, bersihkan kuku selalu. Bersihkan kuku selalu. Jangan bagi kuku tu panjang. Bila panjang, bawah kuku tu ada kuman. Bila ada kuman, kamu makan nasi, kamu masuk dalam mulut makanan kamu, kuman pun sekali ikut masuk. Dah kotor, dah dapat penyakit nanti. Bersihkan kuku selalu. Potong kuku. Potong kuku. Sunatnya potong hari apa? Hari Isnin, hari Khamis ataupun hari Jumaat. Habis hari lain tak boleh potong ke? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi seelok-eloknya ambillah pahala sunat tu hari Isnin, hari Khamis dengan hari Jumaat. Kalau bukan hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat, boleh potong ke Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Kalau kuku tu dah panjang, potonglah. Jangan kamu biarkan panjang, nanti ada kuman. Kalau dalam kuku tu ada kotoran, bersihkan dalam kuku tu, faham? Bukan dalam kuku, bawah kuku tu, bersihkan. Okey, yang kelima, cuci kaki selepas keluar rumah. Kamu dah keluar daripada rumah, kamu dah main dekat luar, kamu nak masuk rumah, cuci kaki dulu kat luar. Cuci bersih-bersih, supaya kotoran tidak melekat dekat kaki kamu. Kalau kamu main dekat luar, kamu tak cuci kaki, kamu terus masuk, kaki kamu kotor-kotor, kamu tak nampak. Nanti kamu bawa kuman pula masuk dalam rumah. Lepas tu nanti kang jatuh sakit. Siapa-siapa kang boleh kena penyakit, boleh jatuh sakit. Cuci kaki selepas keluar daripada rumah. Kamu nak masuk rumah tu, cuci kaki dulu. Bersih. Yang terakhir, jaga kebersihan pakaian seharian. Pakaian pun kena jaga. Kebersihan pakaian pun kena jaga. Jangan pakaian kamu pakai sehari,
Hari ni kamu dah pakai daripada pagi sampai petang. Lepas mandi petang kamu pakai balik pakaian tu. Mungkin kamu dah berpeluh, dah kotor. Adalah lebih baik kamu tukar pakaian lain. Pakaian yang sesuai untuk kamu nak sembahyang maghrib dan sembahyang isyak nanti. Nanti nak tidur pun boleh tukar pakaian juga. Jaga kebersihan. Bila kamu jaga kebersihan, badan kamu akan sentiasa segar. Ini adalah contoh-contoh yang Ustaz beri, cara kita nak jaga kebersihan, kesihatan dan keselamatan diri kita, supaya kita akan sentiasa bersih, sihat dan rasa selamat daripada penyakit. Okey, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ustaz harap kamu dapat bezakan antara pelakuan wajib dan pelakuan sunat dalam solat. Bezakan pelakuan wajib dan pelakuan sunat dalam solat. Dan lepas tu Ustaz harap kamu faham pelajaran civic di bawah tema bertanggungjawab pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.